Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sabrina binti Muhammad Ashraf dari DIPIH 2A. Pada awal Februari tahun 2020, berita telah mengumumkan melalui seluruh saluran media bahawa sejenis virus iaitu coronavirus 2019 ataupun lebih dikenali sebagai COVID-19 telah ditemui tersebar di daerah Wuhan, China. Virus ini disahkan tersebar di negara Malaysia pada akhir bulan Februari dan disebabkan peningkatan kes yang mendadak pada bulan Mac. Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan dan SOP secara ketat sebagai langkah-langkah untuk memerangi wabak ini. Hal ini secara tidak langsung mendatangkan kesan dari sudut ekonomi, keselamatan, kesihatan dan sosial di setiap negara. Lantaran itu, industri halal merupakan cabaran ekonomi yang muncul akibat krisis pandemik COVID-19. Dalam persidangan halal sedunia 2020 yang dilakukan secara hybrid pada 6 Oktober tahun lalu di MITEC telah membincangkan tentang hala tuju industri halal dalam menangani impak pandemik COVID-19. Menurut Pengerusi Halal Development Corporation, Datuk Mahmud Abbas berkata, perbincangan itu meliputi pasca pandemik dalam memacu ekonomi ke arah pemulihan ekosistem halal yang lebih komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuria Akila Edina binti Adam dan saya daripada DP2C. Impak yang pertama daripada pandemik COVID-19 ini, ramai orang kehilangan pekerjaan menyebabkan mereka mempunyai krisis kewangan pada masa ini. Dan hal ini mengubah landscape global dan turut terjejas persekitaran kewangan dalam kalangan individu dan juga ekonomi. Pada masa kini, kebanyakan daripada kita tidak mampu menangguh hutang yang dialami akibat pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Segelintir rakyat Malaysia tidak mampu untuk membayar tunggakan bil elektrik dan bil air kerana ada yang diberhentikan kerja dan ada yang tidak boleh berniaga oleh kerana PKP yang ditetapkan oleh MKN. Pada masa kini, kebanyakan daripada kita tidak mampu menangguh hutang yang dialami akibat pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Segelintir rakyat Malaysia tidak mampu untuk membayar tunggakan bil elektrik dan bil air kerana ada yang diberhentikan kerja dan tidak boleh berniaga oleh kerana PKP yang ditetapkan oleh MKN. Hal ini menjejaskan rakyat kerana mereka menjadi penganggur dalam sekelip mata sahaja. Ramai syarikat besar dan syarikat penerbangan membuang pekerja oleh kerana mereka tidak mampu membayar pekerja dan dibebani oleh hutang yang banyak. Sebagai contoh, pada 9 Oktober 2020 yang lalu, syarikat penerbangan tambang rendah AAC Berhad dan AACX Berhad mengesahkan pemberhentian sebanyak 10% daripada 24,000 kaki tangan mereka untuk kelangsungan dalam industri penerbangan yang terjejas oleh kerana krisis COVID-19. Hal ini menjejaskan rakyat kerana mereka menjadi penganggur dalam sekelip mata sahaja. Ramai syarikat besar dan syarikat penerbangan membuang pekerja oleh kerana mereka tidak mampu membayar gaji pekerja dan mereka juga dibebani hutang yang sangat banyak. Sebagai contoh, pada 9 Oktober yang lalu, syarikat penerbangan tambang rendah iaitu AAC Berhad dan AACX Berhad mengesahkan pemberhentian sebanyak 10% daripada 24,000 kaki tangan mereka untuk kelangsungan dalam industri penerbangan yang terjejas teruk akibat COVID-19. Oleh itu, kerajaan telah membantu semua warga negara Malaysia dalam menangani isu kewangan terbabit dengan bantuan BPR. Bantuan BPR adalah bantuan kewangan yang diberikan kepada keluarga yang mempunyai isi pendapatan kurang daripada RM5,000 serta bujang pendapatan kurang daripada RM2,500 dan diberikan dalam 2 fasa. Dan bantuan MySalam pula merupakan skim bantuan rakyat yang diperkenalkan kerajaan dengan harapan golongan B40 yang berjumlah 3.69 juta dan juga golongan M40 yang berjumlah 4.3 juta dibantu ketika mereka menghadapi penyakit kritikal. Oleh itu,
Dengan bantuan kewangan yang telah diberikan oleh kerajaan, kerajaan boleh mengurangi beban rakyat yang tidak dapat bekerja dan juga diberhentikan kerja oleh kerana pandemik COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakira binti Abdul Aziz dari DIP 2A. Saya akan menerangkan impak pandemik COVID-19 yang kedua terhadap industri halal di Malaysia beserta solusinya. Impak pandemik COVID-19 terhadap industri halal ialah penyukaran proses pensijilan halal. Industri halal bukan sahaja tertumpu pada makanan dan minuman yang dibenarkan dalam Islam, malahan juga merangkumi pelbagai produk serta perkhidmatan termasuk kesihatan, ubat-ubatan dan juga kosmetik yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Contohnya, industri halal terjejas berikutan produk di kilang tidak berada pada tahap memuaskan dan optimal. Ini ditambah dengan terdapatnya kekangan dalam rantaian bekalan produk. Sepanjang pandemik, pengeluaran kilang tidak dapat menampung permintaan tinggi daripada pengguna dan pada masa yang sama, kebanyakan negara tidak mahu mengekspornya. Oleh itu, solusi bagi penyukaran proses pensijilan halal ini telah dibuat oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang telah bercadang ingin memudahkan pengeluaran sijil halal dengan melengkapkan syarat-syarat yang berkaitan bukan sahaja proses permohonan tetapi keseluruhannya. Beliau juga berkata kepada pihak sidang media bahawa jika ingin memendekkan tempoh masa menanti permohonan persijilan diluluskan, maka mereka akan lakukan. Malahan juga, jika ingin borang permohonan persijilan halal dipendekkan, maka mereka akan lakukan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Atirah binti Rosli daripada kelas DIP 2C. Saya ingin membentangkan tentang impak yang ketiga, iaitu impak pandemik COVID-19 terhadap industri halal di Malaysia dan solusi agensi kerajaan dalam menangani impak berkenaan dengan isu daging katil yang meledak tanpa disangka baru-baru ini. Impak yang pertama sekali ialah kemasukan barangan iaitu daging buku yang diimport syarikat katil telah memonopoli pasaran disebabkan adanya ruang penawaran dan pemantauan yang terlepas pandang. Mereka mengambil kesempatan dan memasukkan penggunaan sijil dan logo halal untuk dipasarkan di pasaran tempatan. Demikian itu, tersebarnya daging tidak halal menjadi halal hanya menampakkan logo palsu pada pek kotak daging tidak halal. Hal ini demikian, pelbagai reaksi dalam kalangan ahli politik, persatuan pengguna dan tokoh masyarakat kedengaran yang menyebabkan informasi sah dan tidak sah berlega di dalam media sosial. Solusi dalam menangani impak ini ialah yang pertama sekali, pihak JAKIM akan melakukan pemantauan dari semasa ke semasa selepas suatu pihak terbalik mendapat kelulusan logo halal untuk memastikan aspek pematuhan dipenuhi. Seterusnya, pihak Majlis Perundingan Melayu iaitu MPM mencadangkan supaya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM dirombak bagi memantapkan kredibiliti dan integriti agensi itu yang turut terbalik dengan isu berkenaan. Seterusnya, Menteri Jabatan Perdana Menteri iaitu Hal Ehwal Agama mempertingkatkan tahap sekuriti label halal untuk mengelakkan isu pemalsuan terjadi. Akhir sekali, Menteri Jabatan Perdana Menteri iaitu Hal Ehwal Agama memanggil pemain industri daging import untuk berbincang dari segi SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amanina Muhammad Saleh dari kelas 2A DIP. Saya akan menerangkan tentang cadangan bagi pandemik COVID-19 terhadap industri halal di Malaysia. Seperti yang kita tahu bahawa disebabkan pandemik COVID-19 ini yang melanda di seluruh dunia termasuk negara Malaysia ini sendiri telah pun memberi impak yang besar.
kepada seluruh rakyat Malaysia dan menyebabkan kebanyakan rakyat Malaysia ini dibuang daripada kerja mereka. Dan juga mereka telah pun menghilang tempat pendapatan mereka untuk menyara hidup mereka ataupun keluarga mereka. Maka pihak kerajaan perlulah menitik beratkan terhadap isu yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Antara langkah pihak kerajaan yang boleh mereka tekankan ialah mereka perlu menilai semula tentang masalah ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Ini kerana peluang pekerjaan tidak kira sama ada kerja kerajaan atau kerja swasta telah pun membuang banyak pekerja kerana untuk mengelakkan masalah pandemik COVID-19 ini. Untuk mengambil kesempatan yang mana pihak kerajaan boleh membuka satu peluang pekerjaan yang berkenaan dengan makanan atau minuman yang halal, ataupun lebih mudah dikatakan yang berkenaan dengan CJ halal. Ini kerana sekiranya kita membuka aplikasi GrabFood ataupun Foodpanda, kita boleh dapati bahawa kebanyakan kedai makan yang disediakan ini tidak halal. Oleh itu, pihak kerajaan boleh mengambil inisiatif untuk meningkatkan ekonomi Malaysia. Selain itu, pihak kerajaan telah pun mengadakan suatu mesyuarat yang dinamakan Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi ataupun dipanggil EAC, yang mana membincangkan tentang kedudukan Malaysia yang terkini, iaitu ekonomi, kewangan negara, kelangsungan perniagaan dan juga kesejahteraan rakyat. Kerajaan juga telah pun memulakan usaha untuk merangka pelan pemulihan semula ekonomi dalam masa jangka pendek, jangka sederhana dan juga jangka panjang. Pelan pemulihan ekonomi ini akan mampu menjana pertumbuhan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. Tidak terkecuali juga iaitu anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau kita panggil APEC ini yang menjadi sebahagian penting dalam agenda ekonomi dan perdagangan Malaysia. Usaha Malaysia dan rakan ekonomi APEC untuk memperkukuhkan ekonomi yang telah mereka bincangkan secara dalam mesyuarat-mesyuarat APEC 2020 yang dijalankan secara maya. Malaysia juga sebagai tuan rumah APEC 2020 ini telah pun mengetuai dalam kelancaran perbincangan antara delegasi-delegasi ekonomi APEC yang menunjukkan komitmen penuh bagi menghadiri mesyuarat APEC 2020. Kesimpulannya, kita dapati bahawa pihak kerajaan kini berusaha dalam membaiki semula ekonomi Malaysia yang semakin menurun ini. Kita tahu bahawa cabaran yang dihadapi oleh Malaysia ini turut dialami oleh negara-negara lain di seluruh dunia yang berdepan dengan masalah kewangan disebabkan COVID-19 ini. Namun seperti kebanyakan negara lain, Malaysia memulakan usaha dan juga sokongan daripada semua pihak untuk memastikan ekonomi yang akan datang ini dapat dibangunkan dengan segera. Ini kerana COVID-19 ini melibatkan nyawa dan kesihatan seseorang itu, dan setiap nyawa yang di muka bumi ini merupakan suatu yang tidak ternilai. Tidak lupa juga kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mematuhi peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, sentiasa memakai pelitup muka, menjaga SOP, tidak berkumpul di khalayak ramai, tidak keluar dari rumah melainkan hal penting sahaja. Dan juga tidak lupa kita seharusnya membawa hand sanitizer ke mana-mana sahaja. Ini kerana sekiranya kita mengikut peraturan yang telah ditetapkan, maka keselamatan kita terjamin dan juga keselamatan orang kita sayang pun akan terjamin. Sekian daripada saya.